Assalamualaikum, nama saya Adriana Chong, bernomor matriks PB24110685. Hari ini saya akan membentangkan tentang syarikat Tasco Berhad, yaitu salah sebuah syarikat logistik terkemuka di Malaysia. Tasco ditubuhkan pada tahun 1974 dan pada asalnya dikenali sebagai Trans Asia Shipping Corporation. Ibu pejabatnya yang terletak di Shah Alam, Selangor, dan syarikat ini telah disenaraikan dalam pasaran utama Bursa Malaysia pada tahun 1992. Ini membuktikan reputasinya sebagai sebuah syarikat yang kukuh dan stabil dalam industri yang sangat kompetitif. Satu detik penting dalam syarikat Tasco ialah apabila ia menjadi anak syarikat kepada Yusen Logistics Co Ltd dari Jepun pada tahun 2006. Yusen Logistics merupakan sebahagian daripada kumpulan perkapalan NYK Line antara yang terbesar di dunia. Penyertaan ini telah memberikan Tasco kelebihan dari segi teknologi, kepakaran operasi, dan rangkaian global sekaligus mengukuhkan kedudukannya di peringkat antarabangsa. Dari segi perniagaan, Tasco menawarkan pelbagai perkhidmatan logistik secara menyeluruh. Ini termaksud pengangkutan darat, udara, dan laut. Selain itu, perkhidmatan pergudangan moden serta pengurusan rantaian bekalan juga disediakan. Bagi pengangkutan darat, mereka menyediakan penghantaran dalam negara dan rentas sempadan, manakala untuk udara dan laut, mereka bekerja sama dengan rakan kongsi antarabangsa bagi memastikan penghantaran yang efisien. Selain itu, Tasco telah turut menyediakan sistem pergudangan berteknologi tinggi yang lengkap dengan pengurusan inventory moden. Mereka juga telah mengambil langkah proaktif untuk menyokong e-dagang, di mana mereka menawarkan penyelesaian logistik digital yang sesuai untuk perniagaannya dalam talian. Dengan pendekatan end-to-end delivery, Tasco memastikan pelanggan menerima perkhidmatan yang lengkap dari peringkat pengangkutan hingga ke persimpanan dan penghantaran akhir. Ini menunjukkan betapa syarikat ini komited untuk memenuhi keperluan pelanggan secara menyeluruh. Kesimpulannya, Tasco bukan sahaja memiliki latar belakang yang mantap, malah terus menunjukkan komitmen dengan kecemerlangan, di mana peringkat kecemerlangan perkhidmatan, inovasi teknologi, dan keupayaan bersaing di peringkat global. Dengan semua kekuatan ini, Tasco berada dalam posisi yang sangat strategik untuk terus berkembang dan menjadi peneraju industri logistik di Malaysia dan antarabangsa. Oke, seterusnya adalah analisis nisbah keuangan. Yang pertama, kami analisis nisbah kecairan bagi syarikat Tasco, yaitu keupayaan sebuah syarikat untuk membayar hutang jangka masa pendek. Semakin tinggi nisbah kecairan, semakin kukuh kedudukan keuangan syarikat. Nisbah kecairan yang pertama adalah nisbah semasa. Formulanya adalah aset semasa bahagi liability semasa, di mana pada tahun 2020, nisbah semasa syarikat Tasco adalah nisbah 2.01, menurun kepada 1.98 pada tahun 2021, lalu meningkat kepada 1.21 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pula, nisbah semasa meningkat kepada 1.28 dan menurun kepada 1.14 pada tahun 2024. Kebanyakan nisbah semasa syarikat ini adalah menurun, yang bermaksud keupayaan syarikat Tasco yang tidak dapat memenuhi liability jangka pendek. Seterusnya, nisbah cepat. Formula nisbah cepat adalah aset semasa tolak inventory bahagi liability semasa, di mana pada tahun 2020, nisbah cepat adalah 1.90 menurun kepada 1.80 pada tahun 2021. Nisbah cepat pada tahun 2022 adalah 1.14, meningkat kepada 1.20 pada tahun 2023, lalu menurun semula kepada 1.08 pada tahun 2024. Ia menurun disebabkan peningkatan liability semasa tanpa diimbangi oleh pertambahan aset cair, yaitu kecairan makin tipis walaupun di atas tahap yang selamat. Nisbah pusing ganti inventory pula, formula kos jualan bahagi purata inventory pada tahun 2020. Nisbah pusing ganti inventory adalah 28 dan meningkat pada tahun 2021, yaitu 28.51, lalu meningkat lagi kepada 34.05 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, nisbah pusing ganti inventory menurun kepada 29.94
dan menurun lagi kepada 20.70 pada tahun 2024. Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 disebabkan kos jualan yang meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan inventory yang menunjukkan syarikat menjual stok lebih laju. 2023 hingga 2024 pula menurun kerana kurangnya kos jualan yang sedikit daripada inventory yang menandakan peredaran stok yang lambat. Tempoh kutipan Purata, formulanya Purata akaun belum terima bagi jumlah jualan kredit dalam 365 hari. Pada tahun 2020, tempoh kutipan Purata adalah 108.52 hari, lalu meningkat kepada 161.52 hari pada tahun 2021 dan menurun kepada 163.40 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tempoh kutipan Purata turun kepada 151.44 hari dan melonjak tinggi pada tahun 2024 kepada 235.29 hari. Pelonjakan hari ini disebabkan pelanggan lambat membayar akaun belum terima dan memberikan tekanan kepada aliran tunai syarikat dan menyebabkan kehilangan fleksibiliti keuangan. Akhir sekali, nisbah pusing ganti akaun belum terima. Formulanya ialah jualan kredit bersih bahagi Purata akaun belum terima, di mana pada tahun 2020 adalah 3.73 dan menurun kepada 2.65 pada tahun 2021, lalu menurun lagi kepada 2.06 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, nisbah tersebut meningkat kepada 2.68 dan menurun semula kepada 1.55 pada tahun 2024. Hal ini karena kecekapan kutipan pelanggan semakin merosot yang memberi kesan kepada aliran tunai. Nisbah yang rendah bermaksud pelanggan lambat membayar akaun belum terima. Untuk nisbah hutang syarikat Tasko, kita lihat pada tahun 2020 nilainya adalah 0.47 menurun sedikit ke 0.44 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, nisbah ini naik kepada 0.57 menunjukkan peningkatan penggunaan liability berbanding aset. Pada tahun 2023 dan 2024, nisbah kekal pada 0.58 yang menandakan bahawa tahap hutang syarikat yang agak stabil. Secara keseluruhan, nisbah hutang meningkat dari 2021 hingga ke 2024 yang boleh menunjukkan peningkatan pembiayaan melalui hutang. Saya ingin membentangkan tentang nisbah pendapatan faedah semasa yang menunjukkan keupayaan syarikat untuk membayar faedah hutang menggunakan keuntungan operasi syarikat. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, nisbah ini menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2020, keupayaan syarikat masih rendah, tetapi yang semakin meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2023 mencatatkan prestasi tertinggi, menandakan kedudukan keuangan syarikat yang sangat kukuh. Walaupun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024, syarikat masih berada dalam keadaan yang stabil dan mampu menampung perbelanjaan faedahnya dengan baik. Salam sejahtera, nama saya Nurul Azra Najihah binti Nelson. Untuk part 2.3.1 nisbah pusing ganti jumlah aset, pada tahun 2020 nisbah pusing ganti aset ialah 0.79. Ia meningkat kepada 0.98 pada tahun 2021, menunjukkan aset digunakan lebih cekap, maka nisbah terus meningkat kepada 1.06 pada 2022, namun sedikit menurun kepada 1.05 pada 2023. Pada tahun 2024 pula, nisbah jatuh ketara kepada 0.64 menunjukkan kecekapan penggunaan aset semakin lemah. Kesimpulannya, penurunan nisbah pada tahun 2024 berlaku kerana jualan keseluruhan syarikat menurun dengan ketara, manakala jumlah aset meningkat menunjukkan aset tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Seterusnya, kita lihat kepada nisbah pusing ganti aset tetap yang menunjukkan keupayaan syarikat menjana jualan menggunakan aset tetap. Pada tahun 2020, nisbah ini adalah 1.45 dan meningkat kepada 1.86 pada tahun 2021.
Kenaikan ini berterusan sehingga 2.81 pada tahun 2022 dan mencapai tahap tertinggi iaitu 2.91 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nisbah ini menurun kepada 1.60 menunjukkan kecekapan penggunaan aset tetap juga semakin menurun seperti yang kita lihat dalam nisbah sebelumnya. Ini memberi isyarat bahawa syarikat mungkin perlu menilai semula strategi penggunaan aset tetapnya. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Hajar Ajinisha Jonyong dan hari ini saya akan membentangkan tentang nisbah keberuntungan. Apa itu nisbah keberuntungan? Nisbah keberuntungan adalah nisbah yang mengukur kemampuan suatu syarikat untuk menghasilkan keuntungan. Nisbah ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap ringgit penjualan atau pelaburan. Margin pendapatan kasar bagi syarikat Tasco pada tahun 2020 adalah 14.62% dan jumlah ini meningkat kepada 15.97% pada tahun 2021. Peratus margin ini menurun pada tahun 2022 dan 2023, yaitu masing-masing 12.24% dan 10.75%, lalu meningkat semula di tahun 2024 kepada 14.32%. Seterusnya, margin keuntungan operasi bagi syarikat Tasco. Pada tahun 2020, margin keuntungan operasi syarikat Tasco adalah 4.43% dan meningkat kepada 7.67% di tahun 2021 dan menurun semula kepada 6.76% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, margin keuntungan operasi bagi syarikat Tasco meningkat semula kepada 8.03% dan jumlah ini menurun semula kepada 7.47% di tahun 2024. Seterusnya, margin untung bersih bagi syarikat Tasco. Pada tahun 2020, margin untung bersih bagi syarikat Tasco adalah 1.32% dan jumlah ini meningkat kepada 4.61% pada tahun 2021 dan meningkat lagi kepada 4.67% pada tahun 2022. Margin ini berterusan meningkat pada tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing 5.74% dan 6.04%. Seterusnya, pulangan operasi atas aset terhadap syarikat Tasco. Pada tahun 2020, pulangan operasi atas aset adalah 1.10% dan jumlah ini meningkat kepada 4.57% pada tahun 2021 dan meningkat lagi kepada 5.80% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 juga, pulangan operasi atas aset juga mengalami peningkatan kepada 6.30% lalu menurun kepada 4.04% pada tahun 2024. Seterusnya, pulangan ke atas equity bagi syarikat Tasco. Pulangan ke atas equity meningkat tinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu sebanyak 1.98% kepada 8.14%. Ia terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, yaitu masing-masing sebanyak 11.58% dan 13.90%. Lalu menurun kepada 9.24% pada tahun 2024. Untuk 2.5.1 nisbah perolehan harga pasaran sesaham pada tahun 2020, nisbah harga kepada pendapatan adalah 17.09 yang meningkat kepada 20.34 pada tahun 2021, menunjukkan pelabur sanggup berlebih untuk setiap unit pendapatan syarikat. Pada tahun 2022 pula, nisbah menurun kepada 13.61 dan terus jatuh kepada 7.45 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nisbah kembali meningkat sedikit kepada 10.56. Kesimpulannya, perubahan ini berlaku kerana turun naik pendapatan sesaham dan harga saham. Nisbah turun apabila pendapatan sesaham meningkat lebih cepat daripada harga saham dan naik semula apabila pendapatan sesaham menurun. Dan last sekali, 2.5.2 nisbah pasaran kepada buku. Tahun 2020, nisbah pasaran kepada buku adalah 0.30, menunjukkan harga saham lebih rendah daripada nilai buku syarikat.
Pada tahun 2021, nisbah meningkat tinggi kepada 1.57 menandakan pasaran yakin terhadap nilai syarikat. Namun, nisbah menurun sedikit kepada 1.52 pada 2022. Nisbah terus merosot kepada 1.02 pada 2023 dan 0.93 pada 2024. Kesimpulannya, penurunan nisbah ini berlaku kerana harga saham semakin rendah berbanding nilai buku sesaham, menunjukkan kurang keyakinan pelabur terhadap prestasi masa depan syarikat. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Saya Alexandra Morris Maidal akan ringkaskan prestasi keuangan TASCO dari tahun 2020 hingga 2024. Corak pertumbuhan prestasi syarikat menunjukkan prestasi yang sederhana dan bercampur. Kita dapat lihat nisbah semasa dan nisbah cepat menurun dan menunjukkan kelemahan dari segi kecairan atau keupayaan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek. Selain itu, tempo kutipan purata yang meningkat menyebabkan aliran tunai syarikat terjejas. Dari sudut nisbah hutang, nisbah tersebut kekal tinggi, menunjukkan TASCO masih banyak bergantung kepada pinjaman. Keuntungan pula meningkat sehingga tahun 2023, tapi mula menurun pada tahun 2024. Ini menunjukkan kecekapan operasi yang mula berkurang. Akhir sekali, kita dapati pelabur juga menjadi kurang yakin berdasarkan penurunan nisbah pasaran seperti perolehan harga dan pasaran kepada buku. Secara keseluruhannya, syarikat mempunyai asas keuangan yang kukuh dan kekal, namun syarikat perlu memberi fokus terhadap peningkatan kecairan, pengurusan aset yang lebih cekap, dan strategi pertumbuhan yang lebih lestari untuk kekal kompetitif dalam pasaran. Seterusnya kita akan beralih kepada cadangan penambahbaikan. Berdasarkan isu-isu sebentar tadi, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan. Pertama, syarikat perlu memperbaiki kutipan bayaran pelanggan dan kawalan inventory agar aliran tunai lebih stabil. Kedua, syarikat juga perlu mengurangkan kebergantungan kepada hutang dengan mencari pembiayaan alternatif atau pelabur luar yang strategik. Ketiga, TASCO boleh fokus kepada transformasi digital seperti automasi dan penggunaan sistem logistik yang lebih modern. Dan akhir sekali, TASCO juga boleh teroka bidang baru seperti logistik, e-dagang, dan cold chain untuk menambah sumber pendapatan dan mengurangkan risiko bergantung pada satu segmen sahaja. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.